Beliau telah berjaya memperolehi anugerah dekan pada setiap semester. Meneroka tingkah laku unit pelajar pintar cerdas berbakat akademik. Itu yang ditulis oleh Mak Jais Ismail, Hawah Akilah Hamuzan dan Nurul Hafizah Ma'ruf telah menarik perhatian saya untuk mengulasnya. Hal ini kerana jarang sekali kita mendengar berkenaan tingkah laku pelajar pintar cerdas berbanding tingkah laku pelajar yang bermasalah. Sebagaimana kita sedia maklum, kewujudan pelajar pintar cerdas dalam arus pendidikan negara tidak dapat dinafikan lagi. Tambahan pula, kajian mendapati bahawa terdapat sekurang-kurangnya satu kanak-kanak pintar cerdas dalam 10,000 orang kanak-kanak aliran perdana. Intelijen daripada kamus Cambridge didefinisikan sebagai kecerdasan ataupun dapat mempelajari dan memahami perkara dengan mudah. Menurut National Association for Gifted Children 2018, kanak-kanak berbakat ialah kanak-kanak yang mempunyai keupayaan jauh melebihi norma untuk umur mereka. Namun demikian, penulis mendapati bahawa terdapat masalah yang dihadapi oleh pelajar pintar cerdas disebabkan oleh tingkah laku unit mereka. Menurut Agrolu dan Sarikam 2018, akibat daripada tingkah laku unit yang ditunjukkan telah menyebabkan mereka terdedah dengan risiko peminggiran sosial, buli dan juga penderaan emosi. Hal ini disebabkan ciri-ciri khas yang dimiliki berbeza dengan pelajar aliran perdana. Pelajar ini juga dikatakan mempunyai masalah pengurusan emosi disebabkan jurang umur kronologi dengan umur mental yang besar. Hal ini telah menyebabkan ketidaktentuan emosi dan sikap yang menyebabkan orang lain juga tidak selesa. Dalam meneroka tingkah laku unit pelajar pintar cerdas ini, terdapat 3 objektif yang ingin dicapai, iaitu yang pertama, ingin mengenal pasti tingkah laku pelajar pintar cerdas yang ditunjukkan semasa pengajaran dan pembelajaran, ketika berada di rumah dan juga yang paling utama ketika bergaul bersama rakan. Terdapat 2 teori yang ingin diketengahkan oleh saya, iaitu teori Renzeli dan juga teori Gardner. Teori Renzeli menggariskan individu yang sangat produktif dikategorikan dalam 3 kelompok yang saling berhubungan, iaitu kemampuan atau kebolehan, komitmen tugas dan juga kreativiti. Teori berikutnya iaitu teori Gardner, terdapat 2 domain kebolehan semula jadi, iaitu mental dan fizikal. Domain mental merangkumi elemen intelektual, kreatif, sosial dan juga perseptual. Dalam domain fizikal pula terdapat otak muskular dan juga kawalan motor. Penting untuk kita memahami tingkah laku pelajar pintar cerdas agar bakat mereka tidak disisirkan begitu sahaja. Selain itu, mereka juga kerap bertanya perkara yang tidak terjangkau di akal fikiran. Ibu bapa perlu kreatif dan bijak dalam memberikan jawapan dan sentiasa menghiraukan soalan mereka agar keyakinan mereka tidak terpadam. Walau bagaimanapun di dalam kelas, pensyarah juga perlu sentiasa bersedia terhadap sebarang kemungkinan persoalan yang ditanya, sekiranya terdapat isi pelajaran yang bertentangan dengan fikiran mereka. Hal ini kerana pelajar pintar cerdas mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika bersama rakan pula, pelajar pintar cerdas ini mempunyai ego yang tinggi dan suka bersendiri. Walaupun sikap sebegini kurang digemari, namun ia merupakan kekuatan kepada mereka untuk sentiasa memberi fokus semasa membuat tugasan yang memakan masa lama ketika bersendirian. Tugasannya juga dapat disiapkan dengan sempurna dan dihantar mengikut waktu yang dijadualkan. Secara keseluruhannya, dapat dirumuskan bahawa terdapat cabaran yang bakal dan perlu ditempuh oleh para pendidik dalam memikirkan cara mengajar yang unik sebagai intervensi terhadap tingkah laku unit pelajar. Ibu bapa, masyarakat di luar sana umumnya perlu memahami sepenuhnya tingkah laku unit yang ditunjukkan. Perlu kita tahu bahawa pelajaran pintar merupakan aset kepada negara. Oleh itu, langkah perlu dilaksanakan dari peringkat awal supaya pelajar pintar dapat disalurkan ke dalam bidang kepakaran mereka, seterusnya menyumbang kepada kemajuan negara.